أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه وإرشاده إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Rabbi yasir wa a'in ya karim. وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مجيبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مبينا. الحمد لله الواحد الجوال الواحد القهار الواحد الحنان والمنان الذي قد بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووفر لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izinnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kehidupan kepada kita, walaupun kita merasakan bahawa ini adalah ujian yang cukup besar dan cukup berat bagi kita apabila kita tidak boleh hidup seperti kebiasaannya. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, marilah kita lihat apa sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan dan nak khabarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sedang ada daripada kalangan kita yang Allah Subhanahu wa taala letakkan perkara yang berlaku kepada kita, peristiwa yang berlaku ini sebagai ujian untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat mereka. Ada daripada kalangan mereka ataupun daripada kalangan kita yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan teguran
Dan ada daripada kalangan kita ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini adalah sebagai azab di atas kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita lihatlah dulu, saya nak bagi contoh senang. Selalu kita pernah dengar doa ni, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Kita selalu dengar doa tu. Doa tu dibaca oleh khatib, dibaca oleh tok-tok imam, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, dalam kuliah-kuliah, dalam khutbah-khutbah, dalam doa-doa selepas solat, dan di dalam majlis-majlis zikir dan majlis ilmu. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Dulu kita dengar fi Palestin saja. Kemudiannya sambung lagi, tu imam baca lagi, khatib baca lagi, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fil Iraq. Masuk yang kedua, Iraq pun ada. Kemudian kita dengar lagi selepas itu, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fil Iraq wa fi Syam wa fi Suriah. Kemudian tambah lagi sampai ke Syria. Kemudiannya Allahumma ansuril Islam wal muslimin nafi Palestin, nafi Iraq, nafi Syam, nafi Suriah, nafi Yaman. Sambung lagi. Kemudiannya fil Afghan, fi Rohingya, dan banyak lagi tempat-tempat yang disebutkan. Akhir sekali dah banyak sangat disebut apa? Wa fi kulli makan, wa fi kulli makan, wa dammiril kafarata wal munafiqin a'da'aka a'da'din. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang menghantar tentera-tenteranya untuk melenyapkan musuh-musuh Allah. Apabila umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, yang sujud kepada Allah, kemudian menadah tangan kepada Allah, Allah memakbulkan doa. Walaupun kita sebagai umat Islam yang berada di seluruh dunia tak mampu untuk membantu umat Islam yang lain, Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuannya. Yang kita nampak bagi kita hari ini adalah kesengsaraan, azab bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang duduk di dunia perang, mereka bersyukur kepada Allah. Ia adalah satu nikmat, satu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah musnahkan dan lenyapkan musuh-musuh Allah dengan cara senyap. Itulah bantuan Allah. Allah baru tunjuk sikit saja. Sebab itulah di zaman ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa tazharul fitan. Zaman yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan fitnah. Apa dia fitnah ni? Huru-hara, kekacauan. Bagi kita ni kacau. Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita ni tuan-tuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita duduk dalam masjid ni, alhamdulillah, terpelihara lagi daripada hak penyakit yang sangat ditakuti pada saat ini. Kita yakin kematian, ujian semuanya datang dari Allah. Bukannya kalau sekiranya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, ianya tidak berlaku dan tidak datang kepada kita. Itu sebagai muqaddimah kita pada malam ni, dan insya-Allah kita sambung kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fi darain thumma amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Macam biasa kita sambung kitab Sakaratul Maut, iaitu gerbang menuju akhirat, iaitu Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Muka surat 54, iaitu nombor 3. Nombor 3 berada di dalam tajuk saat anda dibaringkan dalam liang kubur. Tajuk besar dia yang ketiga. Kemudian nombor pun nombor 3. Kita sampai ke nombor 3. Kita tak ulang lah. Hari itu nombor 1 apa dia kita dah baca dah. Nombor 2 baca dah. Hari ini masuk nombor 3. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسراره وأنواره في الدارين ثم أمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Iaitu kami di Abha. Abha ni satu nama tempat, Abha. Itu pernah kehilangan 2 orang pemuda dari 2 keluarga. Ni siapa dia? Musannif kitab, dia cerita tentang pengalaman, tentang orang-orang yang mati sebelum kita. Sebelum kita ni ada cerita dah tentang kematian ni.
Kami di Abha, dia kata, itu nama tempat, pernah kehilangan 2 orang pemuda. Ini cerita ni pemuda yang soleh, pemuda yang baik, pemuda yang mereka ini, hati mereka ini dekat dengan Allah, pemuda yang mereka ini cinta mereka kepada rumah Allah. Di antara pemuda yang mendapat naungan aras Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang muda yang tak duduk di jalan angkat tayar motor. Orang muda bukannya duduk pergi sonok-sonok, tapi orang muda yang dihabiskan masa mudanya taat kepada Allah, mai duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara golongan orang yang mendapat naungan aras Allah Subhanahu Wa Taala apabila tiba di mahsyar esok ni ialah orang muda asyabun, iaitu pemuda asyabab, sebenarnya syabun, pemuda yang mereka ini hati mereka ini terpaut dengan masjid, terpaut dengan rumah Allah. Maksudnya 5 waktu ni tak sembahyang di rumah, sembahyang di masjid. Itu pemuda yang disebutkan itu. Dan kemudian 2 orang pemuda daripada 2 keluarga. Kedua-duanya dia kata mengalami kecelakaan di tengah perjalanannya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua-dua pemuda ni kemudiannya mendapat kecelakaan dan kemudiannya meninggal dunia di dalam perjalanan tersebut. Dalam kitab ni dia tak cerita sama ada mereka ni pergi buat perang jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apa perkara-perkara taat kepada Allah, di antaranya ialah perkara-perkara taat kepada Allah itu ialah yang besar sekali pada berperang pada jalan Allah. Qatala fi sabilillah, itu berjihad fi sabilillah, berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa dia lagi? Kemudiannya berdakwah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ba'atha Mu'az ila al-Yaman. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantar Mu'az ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Sayyidina Mu'az yang pada ketika itu faqih, alim dalam bidang Al-Quran, mahir dalam bidang Al-Quran. Jadi dia hantar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cakap Quran saja, mahir dalam bidang-bidang yang lain, faqih dalam bidang-bidang agama, dan kemudian dihantar untuk berdakwah. Itu. Dan ada lagi perkara-perkara taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni apa dia? Antaranya ialah dalam perjalanan menuntut ilmu, pergi menuntut ilmu, dia kira juga. Kemudian yang seterusnya ialah mencari rezeki yang halal. Ada juga dia tak ada, bukan zaman perang, dan kemudian nak pergi berdakwah pun dia tak mampu nak pergi berdakwah sebab dia ada kekangan yang lain, dia ada tuntutan yang lain, dia ada anak, ada keluarga, dan kemudiannya nak pergi menuntut ilmu pun tak sempat. Tapi dia ni hari-hari dia habis dengan mencari rezeki, tapi niat nak cari rezeki yang halal, dia terpaksa tempuh tempat yang jauh, dan tempat yang jauh. Ini cerita tentang rangka dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya mereka terutama keluarganya, mentaati mereka itu terutama keluarganya sangat sedih, sangat bersedih. Mereka tu semualah orang kampung, orang kawasan tu pakai sedih. Bukan takat itu saja, terutama sekali ahli keluarganya sangat bersedih. Tetapi kami bersabar kerana Allah, sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dengan ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsah. Siapa yang sabar dengan ujian Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada apa kita dapat sebelum ni. Sebelum ni, itu sabar itu adalah perkara yang paling utama apabila kita ni ditimpa musibah. Jadi sabar sebab Allah janjikan Allah akan gantikan perkara yang lebih baik, perkara yang lebih besar di atas apa yang kita sabarkan. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, jadikanlah aku ya Allah orang yang sabar, orang yang boleh terima musibah. Kita kena hafal doa ni. Ya Allah, nak kena musibah tu angkat tangan. Ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau kena musibah apa dia? Paling-paling ta'tilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kawan hak dengar tu mana mati lagi. Ni dengar cerita kata kawan ni positif ni.
Inna lillahi wa inna ilaihi. Dah bukan mati lagi. Kita bila dengar inna lillahi ni kira mati lah. Itu jadi makruf bagi kita. Sebenarnya inna lillahi tu bukan merujuk kepada mati saja. Merujuk kepada perkara-perkara lain. Kalau sekiranya terima musibah, kalau sekiranya dengar berita-berita yang menguji kita, menguji kesabaran kita, kita antaranya dianjurkan kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian angkat tangan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, jadikan aku ini ya Allah daripada kalangan orang yang redha, yang boleh terima musibah, ujian daripadamu ya Allah. Jadi kita nak buat apa? Nak cabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai manusia yang mencabar Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat mereka hari ini di alam barzakh sana sebagai tempat permulaan azab kepada mereka. Berapa ramai orang yang cabar Allah, yang hari ini mereka ini duk terima azab, duk minta nak balik ke dunia ni. Duk minta kepada Allah, ya Allah, aku nak balik ke dunia. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Ahzab ayat 66, ayat 67, ayat 68, dia cerita tentang orang-orang yang mereka ini pada awalnya tak beriman kepada Allah, kemudian ingkar arahan Rasul, tak ikut arahan Rasul. Mereka ini ingkar, tak ikut arahan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi peringatan. Dalam surah Ahzab tu banyak Allah bagi peringatan. Kemudiannya mereka ingkar arahan Allah, ingkar arahan Rasul, dan mereka ini pula menjadi penolong kepada orang-orang kafir. Kalau sekiranya Allah kata lah, kalau sekiranya mereka ini tidak bertaubat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan bersama dengan orang-orang yang kufur, yang kafir, yang tak mau beriman kepada Allah. Akhir sekali minta pekat nak balik ke dunia, nak balik saat saja. Balik ke siapa? Nak berbuat taat kepada Allah. Berapa ramai orang mati nak balik buat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni cerita ada satu orang ulama. Satu orang ulama ni, kalau tak silap, kisah ni kisah merujuk kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali ni satu hari ini dia tengok orang pakai kenderaan mewah, rumah besar, baju cantik. Tengok baju cantik. Imam Ghazali ni miskin, orang susah. Bila dia tengok orang pakai baju cantik, kita pun sama tu. Bila kita tengok tu, dia tu imam baju lawa raya ni, nak kena tiru tu imam mana pun raya, tak tahu lagi raya di rumah ke, raya atau mana, kan? Dia kira nak ikut tu imam baju lawa. Tengok-tengok tu Bilal pula. Tengok-tengok Abang Kamal pula malam ni mai, nampak segak dengan baju apa, nak tiru. Kita biasalah yang tu. Kadang-kadang sengap-sengapnya kita tiru orang, kita tak mengaku, hang baju sama dengan aku. Aku tak tiru orang, kita tiru dia. Itu kita ni perasaan kita ataupun sifat kita ni, kita suka hak benda-benda cantik. Sama juga kereta, sama juga rumah. Tengok rumah besar, besar sungguh. Kalau aku ada rumah terani, kira aku ni nak buat ibadat dah. Sembahyang sunat di rumah sebab pahala banyak, sembahyang wajib di masjid. Tu kira. Pasal kalau Allah bagi rumah terani, tetapi bila boleh rumah, dia duduk di rumah, tak pergi masjid. Kita janji dengan Allah. Tengok orang dapat kenderaan, dia kata aku nak pergi macam mana, kereta pun 3 selendar yang berjalan. Dia pun tak apalah, kereta elok, boleh parking tepi masjid, merasa hebat juga dah. Minta dekat Allah, Allah bagi kenderaan, Allah bagi kereta elok, tak pergi masjid juga. Dia kerja duk pergi parking di Tesco, parking di Maidin, parking di Pasaraya. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudiannya Al-Imam Ghazali rahimahullah, dia pun bila dah dia ni mula suka kepada dunia, apa dia buat? Kita ni kalau mula suka dekat dunia, apa kita buat? Kita pulun lah, hubbud dunia. Bila cinta dunia ni kita buat apa? Kita cari dunia. Kita kalau cinta dunia buat apa? Kita tengok orang pulun, kita pun pulun simpan duit lah. Nak pulun simpan duit, pulun cari duit lah, tu kita. Apa berlaku? Imam Ghazali rahimahullah, dia pergi ke kubur, ke kawasan perkuburan. Sampai di kawasan perkuburan tu, kemudian dia beri salam, Assalamualaikum ya ahlud diyar. Dia bagi salam kepada penduduk-penduduk kubur ataupun orang-orang yang tinggal di alam barzakh itu.
Orang yang tinggal di alam barzakh ini sangat mendengar daripada orang hak hidup. Orang yang hak hidup ni tak dengar cakap. Tak dengar cakap ni siapa? Kita semua. Hak hidup atas dunia, Allah bagi teguran tak dengar. Tok Guru bagi teguran tak dengar. Nabi bagi teguran kita tak dengar. Ayat Quran hak kita duk dengar tu bagi teguran dekat kita tak dengar. Allah hantar musibah, ujian sebagai teguran. Allah tegur kita pun kita tak dengar. Dan tapi bila mati ni orang yang mati itu sangat mendengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah pergi dekat kubur, Nabi kata, ingat, dia kata mati itu benar, alam barzakh itu benar, Nabi sebut. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal kamu bercakap dengan orang yang dah tak boleh cakap, tak boleh bergerak, tak boleh apa? Nabi kata orang yang mati itu lebih mendengar dari orang yang hidup. Maksudnya betul lah. Hak mati itu lebih dengar daripada hak hidup. Hak hidup ni dia dengar macam-macam, dia bukan nak dengar sangat orang ni. Tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah kemudiannya bercakap dengan ahli kubur. Dia kata, wahai sekalian ahli kubur, dia kata, aku hari ni, dia kata, sama macam hampa. Aku ni miskin, rumah tak ada. Hampa ada rumah tak? Tak ada dah. Hak mati dalam kubur ada rumah lagi? Tak ada dah. Ada kenderaan tak? Tak ada. Ada pakaian tak? Tak ada. Pakaian cantik ada tak? Tak ada. Kain kapan sebagai pakaian. Rumah hak besar tu lah. Kubur, besar kubur tu lah rumah. Kan? Kamu sama saja dengan aku. Hari ni kamu ada duit tak? Kamu tak ada duit. Kamu ada isteri? Tak ada. Apa semua tak ada. Tapi ada perkara yang kamu ni ada persamaan dengan aku. Apa dia? Yang kamu nak, yang hari ini ada dekat aku, yang hampa tak boleh ambil dah, yang hampa tak boleh dapat dah. Apa dia? Iaitu al-hayah. Apa dia al-hayah? Ni hak kita hidup lah ni. Tuan-tuan, patutnya kita syukur dekat Allah sebab Allah bagi dekat kita al-hayah. Walaupun kita ada ujian, walaupun kita duduk dalam ujian, kita masih ada al-hayah. Apa dia al-hayah? Kehidupan. Allah masih lagi memberikan kehidupan. Kata Imam Ghazali dekat ahli kubur tu, dia kata, hari ni dia kata sama saja hampa miskin, aku tak ada harta. Tapi hampa tentu tak mau akan kekayaan dah. Harta mau tak? Orang hak mati mau harta tak? Tak mau dah. Orang hak mati mau tak duit ringgit? Tak mau dah. Orang hak mati tu kalau kita tanya dia apa dia nak, kalau sekiranya ditanyakan kepada kamu, kata Imam Ghazali dekat ahli kubur ni, tentulah kamu jawab kamu nakkan kehidupan. Cuma hari ini beruntung aku daripada hampa, walaupun aku tak ada harta, walaupun aku tak ada duit ringgit, walaupun aku tidak ada kekayaan, tak ada rumah besar, tak ada pangkat besar, tapi hari ini aku ada al-hayah. Aku masih boleh balik kemudian beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu hari ini tak boleh beribadat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali dia pujuk hati dia pujuk diri dia pimpin diri dia dengan cara dia nak lupakan dunia, nak kurangkan ataupun nak hilangkan cintanya kepada dunia. Dia pergi ke kubur dan dia bercakap dengan ahli kubur. Kita pun boleh buat begitu. Tengok kawan pakai kereta mewah dengki pergi kubur, buat macam Imam Ghazali buat. Jangan dia buat kemah pula. Kita tu dia ni ustaz mana ajar. Bukan kita bercakap, kita pergi kubur ni apa dia? Nabi suruh kita ziarah kubur supaya kita insaf diri, supaya kita takut kepada Allah, supaya kita buat amalan, banyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, tetapi dia kata kami bersabar kerana Allah, sebab dia kata keduanya adalah pemuda yang soleh dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Jadi mereka ni pemuda yang soleh, al-istiqamah ainul karamah. Ingat tuan-tuan, orang yang istiqamah memanglah lah ni kita ada kekangan sikit. Lah ni boleh main dah masjid. Tapi tuan-tuan, kita ingat bila boleh main masjid ni memang penuh lah, sopa jugalah. Selalunya kalau boleh main ni dia tak main lagi. Lah ni dia kata nak main macam mana ustaz? Kedai buka takat pukul 10, lama tak kena teh tarik. Malam ni tak main dah ngaji, kena teh tarik tu. Bawa apa betara guru kan dia panggil. Bini dia panggil betara guru. Bawa bini pergi kena teh tarik dia kata. Malam-malam ni kita mula ngaji. Tuan-tuan, tumpang dia buka peluang ni kita main.
Tumpang peluang Allah bagi ni, mai sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sama kita sujud semayang jemaah di masjid ni. Kepada tempat yang paling baik, Nabi kata ahabbul biladu ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid, iaitu tempat banyaknya orang sujud. Bayangkanlah kita semayang dapat 27 darajah. Kita semayang seorang satu saja. Tu nak bang kelebihan kita solat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian duduk dalam masjid apa dia? Niat i'tikaf. Siapa tak nak lupa niat i'tikaf boleh niat i'tikaf. Mai masuk dalam masjid ni, kemudiannya sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Oh, semua tu Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat pahala sedia-sedia duduk dalam masjid ni. Kan? Zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah. Kira hebat kalau zikir boleh zikir dalam masjid ni, lagi hebat. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadilah orang yang istiqamah. Orang istiqamah ni taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya luzumu ta'atillah, melazimkan dirinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu di antara keduanya adalah pembaca Al-Quran. Dan Al-Quran senantiasa menyertainya. Menyertainya tu balik kepada pemuda tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Sebab dia kata ia akan datang pada hari kiamat, iaitu sebagai pemberi syafaat. Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Kita pernah cerita dah tentang kelebihan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cerita tentang dua pemuda yang mati ni, yang meninggal dunia ni, iaitu dalam perjalanan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni antaranya, kita ni duk fikir, kita tak fikir untuk minta kepada Allah nak mati syahid. Bila dengar minta mati syahid ni ustaz, teruk ni kira mati berdarah, mati perang, kita duk nampak aku tu kita duk nampak tak berani ikut baik mati biasa atas katil Sahabat-sahabat Nabi Khalid Al-Walid ni minta mati syahid, Allah bagi mati atas pembaringan. Amru Al-As minta kepada Allah, sentiasa minta supaya dimatikan Allah dalam keadaan syahid, tapi mati atas pembaringan juga. Jadi ramai daripada kalangan sahabat yang duk minta mati syahid tapi tak syahid syahid di dalam peperangan. Jadi ada tiga perkara yang disebutkan oleh jumhur ulama berkaitan dengan mati syahid, itu dibagikan kepada tiga. Syahid yang pertama itu dipanggil syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ni apa dia? Orang yang mereka ini ikhlas berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk mengangkat syariat Allah, untuk mengangkat kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini mengharapkan semata-mata redha Allah Subhanahu Wa Taala. Harap redha Allah. Dan kemudiannya mereka ini pula mati mereka itu di dalam peperangan. Masih dalam waktu perang. Perang, kemudian dalam perang tu kemudiannya mereka mati dalam perang, iaitu mati bukannya waktu yang disebut sebagai hayatun mustaqarrah. Ini pun istilah ni juga digunakan pada kita sembelih datang tu dipanggil. Dipanggil hayatun mustaqarrah. Maksudnya kita masih lagi, bukannya bila masuk perang tu, jadi lepas perang apa semua balik dia hidup lagi kemudian baru mati. Yang tu bukan syahid dalam perang. Syahid dalam perang ni maksudnya habis perang dia pun mati syahid. Macam mana? Syahidnya Sayyidus Syuhada, pak menakan Nabi. Siapa pak menakan Nabi? Itu Sayyidina Hamzah yang dia dibunuh di dalam peperangan Uhud. Dia syahid di dalam peperangan Uhud. Pak menakan Nabi Sayyidina Hamzah yang diberikan gelaran ketua kepada para syuhada. Esok-esok ni orang yang pergi di mahsyar, ketua orang-orang yang mati syahid ialah Sayyidus Syuhada. Siapa dia? Pak menakan Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah masa hidup Sayyidina Hamzah ni dapat gelaran, sebelum Islam dapat gelaran Hamzah Al-Asad.
Masa masuk Islam dia dapat gelaran Hamzah Asadullah. Ketika kematiannya, kewafatannya di dalam peperangan Uhud, dia diberikan gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidus Syuhada, iaitu orang ataupun ketua kepada orang-orang yang mati syahid. Hebat pak menekan Nabi ni. Nampak menekan Nabi ni, yang memang dia ni dicari dan dia dibunuh pun bunuh dengan cara pukul curi. Musuh Islam memang macam itulah. Dan kemudiannya disebutkan dia kata itu dia gitu orang yang mati syahid. Mati syahid pertama apa? Syahid dunia akhirat. Maksudnya dunia pun nampak dia syahid, akhirat pun dia kira dia syahid. Ini dia panggil syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid dunia saja. Syahid dunia saja. Ada orang syahid dunia saja, ada. Iaitu orang yang mati berperang pada jalan Allah. Dia pergi perang pada jalan Allah. Pergi perang macam mana Sayyidina Hamzah tadi ni, wafat di dalam peperangan, dia pun syahid juga di dalam peperangan, meninggal juga, dipanggil syahid juga. Tetapi dia kata mawani'us syahadah. Apa dia mawani'us syahadah? Tertegah ia dikira sebagai orang yang syahid akhirat. Dia takat syahid dunia. Apa dia? Ada perkara-perkara yang menegahnya daripada dia dikira sebagai syahid akhirat. Di antaranya ialah orang yang berjuang berperang pada jalan Allah, tapi disebabkan ghanimah, nak harta rampasan perang, nak habuan. Ada juga yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala sebab supaya dia ni dipuji, dikatakan dia ni orang yang berani, yang syujah, yang kuat, yang berani, yang qawi. Ada juga sebab dia nak masyhur. Dia kata bila perang masuk ni, orang balik mai dapat pangkat, jadi jeneral tentera, jadi sarjan dalam tentera, jadi macam-macam pangkat-pangkat dalam tentera. Dan ada tujuan-tujuan yang lain untuk mendapatkan habuan dunia. Cerita hak yang berani ni. Seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Madinah. Bila perang habis-habis semua, impun mayat, impun para syuhada. Kemudian ada satu mayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia kata dia ni tidak syahid. Sahabat ni heran. Ada seorang lelaki yang bernama Qazman. Qazman ni tak syahid. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tengok ni dia di antara orang yang hebat dalam perang. Musuh mai dia masuk, dia tebas banyak mana musuh, cukup banyak musuh yang dia bunuh. Kemudiannya Nabi kata dia tidak syahid, asingkan jenazah dia. Maksudnya 70 orang mati syahid tu, depa tu memang syahid dunia dan akhirat. 70 orang syahid termasuk pak menekan Nabi tu, dia panggil syahid dunia dan akhirat. Tapi ada seorang di dalam peperangan Uhud yang Nabi SAW kata dia ini tidak syahid. Heran sahabat-sahabat Nabi, tengok perang macam ada juga, masuk tebas musuh, dia pun cedera juga, dan akhirnya tewas dia, dibunuh di dalam peperangan Uhud. Tapi Nabi sebut dia tak syahid. Kemudian Nabi suruh asingkan. Tapi sama juga orang yang syahid dunia, walaupun syahid dunia, dia juga tak dimandikan dan tak dikafankan. Sama. Hak tadi syahid dunia akhirat tadi pun tak dimandikan dan tak dikafankan. Dan ada pula kata tak disolatkan. Terus ya. Sebab mereka ni memang selesai dah. Mereka ni memang selesai dah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa berlaku lepas tu? Jadi Nabi SAW pun ditanya lagi, ya Rasulullah, pasal apa Qazman ini tidak syahid ya Rasulullah? Kami tengok dia ni hebat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Qazman ini dia berperang kerana Madinah. Dia berperang sebab kerana Madinah, dan dia berperang sebab dia nak tunjuk dia ni orang yang syujah, yang berani mempertahankan bumi Madinah. Sebab apa? Qazman itu rupanya dia pernah ditanya oleh orang-orang lain. Dia kata, Qazman, sebab apa kami tengok bila ada perang saja kamu akan sertainya dan kamu bersungguh-sungguh lawan musuh-musuh ni. Apa kekuatan kamu? Apakah rangsangan pada kamu? Apakah yang menyebabkan kamu ni jadi kuat, jadi hebat untuk berperang? Bunyi dah no. Ting-ting bunyi dah sikit ya no. Tak habis cerita lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi jawab Qazman kepada sahabat-sahabat ni. Dia kata sebenarnya aku berperang, dia kata semata-mata kerana Madinah. Sahabat tanya, apa siapa? Sebab dalam Madinah ini adalah tanah tumpah darahku.
Madinah ini adalah tumpah darahku. Madinah ini tempat aku lahir. Madinah ini ada keluarga aku. Madinah ini ada tanah aku, ada harta aku, ada kawan-kawan aku. Kalau aku tak sungguh-sungguh pertahankan Madinah, dia kata aku takut orang luar akan ambil Madinah. Tuan-tuan, sebab itulah dia berperang kenapa? Khana dunia, khana Madinah, khana keluarga semata, khana harta dia, khana nak tunjuk berani. Maka dia jadi syahid dunia. Itu yang kedua. Yang ketiganya syahid akhirat. Syahid akhirat ni apa dia? Syahid akhirat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata asy-syuhada'u khamsatun. Apa dia? Al-mat'un. Nabi kata al-mabtun wal-ghariq. Nabi kata wa sahibul hadm wasyahidu fi sabilillah. Nabi kata orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Itu orang yang mati kerana ta'un, wabak virus itu. Tapi dengan syarat dia takwa kepada Allah dah. Semayang tak tinggal semua, puasa, zakat, haji, apa semua buat hak yang Allah Subhanahu Taala suruh. Orang yang tinggalkan maksiat, orang yang buat baik, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin mengaji, orang yang istiqamah pada jalan Allah. Kemudiannya dia meninggal sebab ta'un. Dia dikira mati syahid. Dan kemudiannya orang yang mati kerana al-mabtun, dia sakit perut, mati sakit dalam perut. Sakit dalam perut, tak kira lah apa kanser perut ke, sakit perut lah, apa kaitan dengan perut lah. Jadi dia dikira orang yang mati sebab penyakit perut ni, dikira juga syahid. Wal ghariqu, iaitu orang yang mati kerana mati lemah. Pi berenang apa, tiba-tiba mati lemah. Mati lemah. Bukannya duduk berenang pakai spender, duduk berenang kuat kupu-kupu renang berirama apa di kolam, kemudian mati pakai spender. Itu tak boleh, tak haji. Ni orang yang mati lemah. Mati lemah ni sebab apa? Sebab mungkin dia nak selamatkan orang, kemudian dia mati lemah. Dia selamat orang. Ada kes tu ni, yang hak turun selamat orang, ternyata dia yang meninggal dunia, dia yang mati. Dia tu dikira mati syahid. Kemudian orang yang ditimpa runtuhan. Ingat tak dulu ada kisah orang mati di Mekah, orang Malaysia lah, yang meninggal dunia, perempuan lah, yang pekat duk viral, kata nampak muka senyum, memang betul lah. Orang dia dikira mati syahid. Tanda-tanda mati syahid ni antaranya ialah orang yang berpeluh dari dia. Ambil kain lap, keluar peluh lagi. Ambil kain lap, keluar peluh lagi. Dan ada lagi lah tanda-tanda yang lain yang Allah Subhanahu Taala jadikan kepada orang-orang yang mati syahid. Mati syahid dunia akhirat. Dan kemudian orang yang syahid pada jalan Allah. Semua nak cerita ni syahid akhirat. Syahid akhirat apa dia? Syahid akhirat ini adalah orang yang mati disebab apa? Sebab ta'un. Orang yang mati sebab virus tu. Orang yang mati sebab virus. Tapi hari ni kita takut lah. Bila dengar orang mati pasal virus COVID ni, kita berasa macam cukup hina, silap kita. Sebab Allah SWT ba'dah. Kalau yang mati itu orang yang beriman kepada Allah, insya-Allah dia mati syahid. Tapi syahid dia syahid akhirat dia panggil. Apa dia syahid akhirat? Maksudnya kena kapan, kena mandi, kena kapan, kena semayang macam biasa. Tapi dia Allah SWT jadikan orang yang syahid di akhirat. Syahid di akhirat. Di akhirat ni dia dikira syahid. Tapi tak sama dengan orang yang syahid berperang pada jalan Allah Subhanahu Taala. Jadi lebih tinggi lagi lah orang yang syahid pada jalan Allah Subhanahu Taala ni, itu berperang pada jalan Allah, lagi tinggi syahid dia tu, martabat syahid dia tu di sisi Allah. Kemudian orang yang mati sebab penyakit perut juga dikira. Orang yang mati lemah, orang yang mati ditimpa bangunan runtuhan dan sebagainya, tanah runtuh dan sebagainya. Tapi orang yang baik. Dah yang syahid pada jalan Allah tu adalah syahid dunia akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid yang ketiga itu ialah syahid akhirat dia panggil. Hak tadi ni syahid yang orang yang pi menuntut ilmu, dia dalam perjalanan mai menuntut ilmu. Kemudiannya orang yang mai menuntut ilmu dalam keadaan
dia mai menuntut ilmu ni susah payah lah, ni susah payah sikit lah kita nak mai. Kena pakai mask, kena scan, kan, kemudiannya kena ikut SOP dan sebagainya, kita merasa susah sikit, kan. Contoh kita mai ni, kita mati dalam jalan menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni mati, dia mati syahid. Tapi syahid akhirat dia panggil. Orang yang pergi cari rezeki pada jalan Allah sebab nak mendapatkan dia keluar tu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghnini min fadlik. Ya Allah, cukupkanlah aku ya Allah dengan rezeki yang halal. Dia ni kena keluar cari rezeki. Dengan keadaan lah ni duk takut virus ni, terpaksa keluar cari rezeki. Dia keluar tiba-tiba dia meninggal dunia. Dapat kecelakaan, dapat kemalangan, dapat penyakit dan sebagainya, dia mati. Sebab nak cari rezeki yang halal. Sebab tu kita ni buat apa kena niat. Kena niat kerana Allah Subhanahu wa taala, semata-mata nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kalau kita tak mampu untuk mendapat syahid dunia dan akhirat, kita dapat syahid akhirat. Syahid akhirat. Hak syahid dunia ni kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu Allah yang tentukan. Allah yang akan beri penentuan, sama ada Allah Subhanahu wa taala nak kira dia juga sebagai syahid dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, banyak lagi nak panjang lagi kalau ikut. Kalau ikut kita nak cerita lagi tentang kelebihan-kelebihan orang yang mati syahid insya-Allah. Bulan depan ada masa panjang umur insya-Allah kita cerita tentang, saya ingat saya nak cerita tentang kelebihan orang-orang yang mati syahid. Pasal apa sahabat-sahabat ni nak sangat mati syahid? Pasal apa ni orang-orang soleh ni minta nak mati syahid? Pasal apa tok-tok guru para alim ulama ni duk minta mati syahid? Pasal apa orang-orang yang abid minta mati syahid? Kita ni tak apa nak minta, pasal apa kita tak tahu. Kita tak erti. Jadi ulama ni tuan-tuan, Allah hantar mai dekat kita. Jadi apa dia? Pewaris para nabi dan rasul. Jadi bila pewaris para nabi dan rasul ni, hari ni kita tak faham hadis, tak faham Quran, tak faham kitab-kitab, siapa terang kat kita? Para ulama. Sayangnya di hujung zaman ni tuan-tuan, orang tak ambil ilmu daripada para ulama, orang ambil daripada internet, daripada Facebook, daripada Twitter, daripada sinar harian, daripada kawan-kawan hak mai duk cakap hari-hari kita. Jadi tuan-tuan, untung kita hak duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan ni beruntung pasal apa? Kita duduk, kita mengaji kitab yang dikarang oleh para alim ulama, yang mereka ini merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada ulama-ulama yang terdahulu. Untung kita. Saya dan tuan-tuan semua yang hadir ni, kita semua beruntung sebab Allah bagi cahaya kepada kita. Allah bagi hidayah dekat kita. Allah bagi kekuatan untuk kita hadir duduk dalam majlis ilmu. Berapa ramai orang yang buat tak hentang dengan tok-tok guru ulama. Dia tak tahu Nabi SAW sebut. Nabi kata, man abghada aliman faka'annama abghadani, wa man abghadani abghadallah, wa man abghadallah dakhalan nar. Nabi kata, barang siapa yang mereka ini benci, tak suka dekat ulama, orang alim, sebab orang alim ni tegur banyak benda, sebab orang alim ni jadi penghalang kepada mereka dan sebagainya. Kata Nabi SAW, seumpama mereka ni benci marah ke aku. Siapa yang benci, faman abghadani abghadallah. Siapa yang benci, tak suka dekat aku, Nabi kata, umpama mereka ini tak suka kepada Allah. Bila tak suka dekat Allah, neraka syurga ni milik Allah. Jadi Allah akan bubuh kita tahu mana? Tentulah bila tak suka dekat Allah, takkan Allah nak bubuh dalam syurga. Allah akan bubuh dalam neraka. Hadirin hadirat, ingat, benci ke tak suka ke lagu manakah, jangan kita benci tok-tok guru para alim ulama yang memberikan kefahaman kepada kita. Jadi macam mana kita baca kitab ni, dia bagi kefahaman kepada kita apa yang dimaksudkan sebagai orang yang mati, yang dapat kecelakaan dalam perjalanan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi saja. Pemuda ini dia kata, sebut pula, bacalah Al-Quran sampai tentu. Pemuda ini mengkhatamkan Al-Quran setiap minggu. Bahkan ibu dan ayahnya mengatakan bahawa ia selalu melaksanakan qiyamul lail. Habis tentu. Sebenarnya ada kaitan lagi nah. Iaitu ada kaitan tentang ni. Pasal apa kitab ni cerita pasal pemuda ni baca Quran. Dia tak cerita benda hebat-hebat lain. Dia cerita Quran. Ada satu hadis Nabi yang insya-Allah nanti kita sambung. Cerita orang yang mati syahid
dibawa di hadapan Nabi 2 orang, kemudian Nabi perintahkan salah seorang itu ditanam dahulu, diletakkan dahulu di dalam liang lahat. Apa sebab? InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan insyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini menjadi panduan kepada tuan-tuan, menjadi nasihat kepada tuan-tuan dan juga kepada diri saya sendiri untuk menambahkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah dan keredaan kita kepada Allah dan kesabaran kita. Sebab kita mengaji, kita jadi sabar, mengaji jadi takwa, mengaji jadi takut, mengaji jadi makin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin baca Quran yakin kepada Allah, makin baca hadis makin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana hadis dulu bila cerita pasal fitan, tazharul fitan, akan berlaku huru-hara, dizahirkan huru-hara fitnah. Kita tak apa yakin dulu, lah kita yakin. Jadi huru-hara habis. Sebab Allah hantar mai sikit saja baru ujian dekat kita, bukan nak besar-besar ni, baru hantar mai hak kecil yang kita tak nampak dah jadi huru-hara kelang kabut kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita ni hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan kita sentiasa berada dan berdiri di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhan